Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita bertemu sekali lagi di ruang udara Akademik Keluarga Fitrah. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan hukum hakam ibadah puasa dalam segmen Murajaah Hukum Hakam Ibadah Puasa dibawakan untuk anda oleh Akademik Keluarga Fitrah. InsyaAllah dalam beberapa masa yang terluang ini kita akan bincangkan tentang rukun puasa. Rukun puasa. Apa maksud rukun? Rukun itulah satu perkara asas yang mesti dilakukan. Ya, apabila ia tidak dilakukan, maka sesuatu perkara itu tidak sempurna dan dianggap tidak sah. Artinya rukun puasa itu ialah perkara asas yang perlu disempurnakan, perlu dicukupkan, perlu dilaksanakan. Sekiranya tidak cukup rukun-rukun ini, ya, maka puasa tidak akan terjadi. Bila puasa tak terjadi, maka puasanya tidak sah dan ibadah puasa itu tidak terlaksana, maka tuntutan puasa itu tidak tergugur daripada seseorang Muslim. Ya. Jadi rukun puasa ni ada 3. Yang pertama apa dia? Yang pertama ialah orang yang berpuasa. Bila nak puasa mestilah ada orang yang berpuasa. Kalau tidak ada orang berpuasa, maka puasanya tak jadi. Itu rukun yang pertama. Yang kedua ialah mestilah ada niat. Niat untuk menunaikan ibadah puasa. Dan rukun yang ketiga ialah meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi rukun puasa tak banyak, 3 perkara je. Yang pertama, mesti ada orang yang berpuasa. Yang kedua, niat. Yang ketiga, meninggalkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Baik, kita tengok satu persatu. Ya. Orang yang berpuasa itu mestilah syarat dia seorang yang Muslim. Seorang yang berpuasa itu hendaklah seorang Muslim. Kedua, baligh, berakal, berkeupayaan dan bersih, suci daripada haid dan nifas. Ya, tak kira lelaki ataupun perempuan. Ya. Syarat Islam Muslim artinya orang yang bukan Islam itu wajib berpuasa. Habis, Ustaz, kadang ada di antara kawan-kawan kita yang non-Muslim, dia ikut sama kita berpuasa. Berbuka pun sama-sama juga berbuka dengan kita. Jadi hukumnya bagaimana? Jadi hukum syarak dia, maka puasanya tidak sah. Tidak dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, perbuatan baik yang dia lakukan, mestilah akan dapat faedahnya. Kerana kita tahu bila berpuasa itu banyak faedah-faedah yang akan diperoleh oleh orang yang berpuasa. Namun, segi hukum syarak, puasanya itu tidak sah di sisi syarak. Itu yang pertama. Ya, suci, dia mestilah seorang Muslim, baligh, berakal, mampu berpuasa dan suci daripada haid dan nifas. Jadi bila perempuan datang bulan, Allah Ta'ala bagi cuti, memang dia kena bercuti lah, tak boleh berpuasa. Kalau dia berpuasa juga macam Ustaz, puasanya tidak sah. Habis kalau tak berpuasa boleh tak dimakan minum, maka bila dia tak wajib, dia tak boleh berpuasa, maka dia dibenarkan untuk makan dan minum. Tetapi secara adabnya, hendaklah dia makan di tempat yang tertutup sebagai menghormati bulan Ramadan. Kerana itulah tidak sah puasa orang kafir, kerana puasa adalah ibadah dan orang kafir bukan ahli ibadah. Puasa juga tidak wajib ke atas kanak-kanak yang belum baligh, tetapi hendaklah dididik untuk membiasakan anak-anak berpuasa sehingga daripada kecil. Jadi rakan-rakan, teman-teman, bila anak-anak kita rasa tidak mampu, tengok mukanya dah pucat, jadi bolehlah untuk tidak berpuasa, boleh berbuka, nanti sambung balik lah. Okey, minum nanti sambung balik, tak apa. Hukumnya adalah dibenarkan sebab dia pun tak wajib lagi untuk berpuasa. Tapi bila puasa itu adalah lebih baik, kita galakkan kepada mereka. Ya, kalau mereka mampu, nampak segi kesihatannya okey, tapi biasalah budak-budak nak makan, kita sibukkan dengan benda-benda yang lain, itu tak apa. Tapi kalau nampak keadaan fizikalnya itu boleh memudaratkan, maka berilah makanan, minuman kepada anak yang tak mampu berpuasa ini.
Seterusnya, orang yang tidak mampu berpuasa di mana jika dia berpuasa boleh mengakibatkan mudarat, seperti orang yang terlalu tua, orang yang sakit, yang tiada harapan untuk sembuh, maka tidak wajib berpuasa. Tetapi wajib digantikan dengan secupak makanan bagi setiap hari puasa yang ditinggalkan. Ya, bagi orang puasa, dia tak mampu. Ini yang dibenarkan untuk tidak berpuasa. Orang yang tak larat. Jadi nak ukur soal itu larat ataupun tidak, maka kena dapat nasihat daripada pakar lah. Siapa dia pakar? Biasanya pakar kesihatan ni doktor lah. Dia kata kalau awak tak makan, nanti awak akan sakit dan sakit akan memudaratkan dan lebih teruk lagi. Maka disarankan untuk tidak puasa. Maka boleh lah. Tapi kalau kita rasa-rasa, tak larat lah, dah tua macam ni, tak larat nak puasa, kita sendiri yang rasa-rasa, yang tu tak boleh. Jadi bila dapat nasihat daripada pakar tentang kemampuan untuk tidak berpuasa, maka bolehlah dia untuk tidak berpuasa. Bagi perempuan yang hantar haid atau nifas, maka tidak sah puasanya pada hari datangnya haid dan nifas. Ya, kalaulah dia dah berpuasa, tiba tengah hari datang darah, maka kita itu puasanya terbatal. Ataupun orang perempuan yang mengandung, tiba-tiba di tengah bulan Ramadan itu, di tengah hari, bersalin. Bila bersalin maka keluar darah haid, maka terbatallah puasanya untuk hari tersebut. Ya. Justru itu harus bagi orang yang bermusafir jauh sekiranya dia takut dinti bermudarat. Jadi orang yang bermusafir ini, orang dalam perjalanan, dia tak wajib puasa. Ya. Tetapi puasa adalah lebih baik bagi dia. Wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Antara orang yang diberikan rukhsah kebenaran untuk tidak berpuasa ialah orang yang bermusafir lebih daripada 2 marhalah. Ya, tak kira apa keadaan dia. Kalau lebih daripada 2 marhalah, lebih kurang 90 km, ya, dia boleh untuk tidak berpuasa. Kalau dia tak puasa, tak berdosa, tak salah. Ya. Tapi Ustaz sekarang bermusafir, naik kereta, kalau setakat 90 km tak sampai 45 minit, Ustaz, takkan boleh berbuka puasa. Jadi ailah kepada rukhsah untuk orang yang bermusafir itu adalah safar, iaitu perjalanan. Perjalanan itu kebiasaannya adalah susah. Kalau orang dulu nak berjalan dalam 90 km naik unta, jalan kaki memanglah jauh. Ya. Tetapi hari ini walaupun perjalanan itu sudah menjadi mudah, tapi ailah kepada pengharusan untuk tidak berbuka puasa itu adalah disebabkan perjalanan, maka dibolehkan. Tetapi syariat menetapkan kalau kita berpuasa maka itu adalah lebih baik. Ya. Begitu juga dengan orang yang sakit. Ya. Orang yang sakit harus berbuka puasa. Orang yang mengandung dan menyusukan anak, sekiranya dibimbang puasa boleh mendatangkan mudarat ke atas dirinya atau anaknya, dan dia wajib menggantikan semula selepas bulan Ramadan. Jadi itulah orang-orang yang diberikan rukhsah kebenaran, keringanan untuk tidak berpuasa. Bagi sakit biasa, maka tak boleh tinggalkan puasa. Sakit sikit, pening kepala, sakit perut, sakit kaki, sakit yang tidak memudaratkan nyawa, tidak menjejaskan nyawa, maka tak boleh nak batalkan puasa. Baik, itu rukun yang pertama, mestilah orang yang berpuasa itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, iaitu Muslim, baligh, berakal, mampu berpuasa dan suci daripada haid dan nifas. Kemudian rukun yang kedua ialah niat. Niat berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kalaulah puasa itu tak ada niat, maka puasanya tidak sah. Jadi niat itu di dalam hati dan bukan dengan lisan, di mana tidak disyaratkan talafuz, ya, menyebutkan niat. Ya. Jadi sebenarnya niat itu dalam hati. Tak disyaratkan pun kita mesti sebut nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau kita dah tergerak hati kita esok nak puasa Ramadan kerana Allah Ta'ala, itu dah cukup. Tetapi kalaulah kita menyebutkan niat tersebut, melafazkan niat tersebut, maka hukumnya adalah sunat untuk mengukuhkan lagi, ya, niat kita, ketetapan kita untuk berpuasa. Jadi ketika berniat itu wajib menentukan jenis puasa. Puasa kita apa? Puasa Ramadan. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana. Itu wajib ditetapkan puasa Ramadan untuk membezakan dengan puasa-puasa yang lain. Jadi bagi puasa-puasa wajib, ya, niat disyaratkan dah dibuat pada waktu malam hari. Jadi puasa Ramadan
Dan puasa yang wajib, contohnya apa? Puasa qada, ya, ataupun puasa nazar, puasa wajib. Kita wajib berniat di malam hari. Maksud malam hari itu bila? Iaitu selepas daripada terbenamnya matahari hinggalah terbitnya fajar. Maka kita perlu niat pada mana-mana waktu, pada waktu malam, ya, selepas terbenam matahari hingga sebelum subuh. Jadi pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i ialah tidak sah niat yang serentak dengan ketibaban waktu fajar. Jadi bila terbit fajar itu serentak kita pun niat, tak boleh, kerana niat itu mesti sebelum masuk waktu berpuasa. Bagi puasa sunat boleh dibolehkan berniat pada waktu siang selagi belum tergelincir matahari. Jadi niat hendaklah dilakukan setiap malam untuk setiap hari yang dilakukan, ya. Jadi kita wajib berniat puasa pada setiap malam. Ini berdasarkan kepada pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan riwayat yang paling sahih daripada Imam Ahmad. Mengikut pendapat Imam Malik dan riwayat pada Imam Ahmad pula, cukup sekali niat saja untuk 1 bulan Ramadan dan hendaklah niat ini dilakukan pada malam pertama Ramadan. Jadi ada pandangan ulama lain yang membolehkan untuk kita berniat sebulan, ya. Jadi untuk lebih selamat, ya, takut kita terlupa, maka kita boleh niat sebulan, ya. Saja aku berpuasa sebulan Ramadan kerana Allah Ta'ala, namun setiap malam kita perlu niat. Jadi niat yang sebulan itu sebagai ihtiyati, berhati-hati. Kalaulah kita terlupa, maka kita pegang pendapat Imam Malik yang mengharuskan untuk niat sebulan. Nah, itu rukun yang kedua, kita mesti berniat di waktu malam, ya. Baik rakan-rakan, teman-teman mati Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya rukun yang ketiga ialah meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa diakah perkara-perkara yang membatalkan puasa? InsyaAllah, ya. Jadi rakan-rakan, teman-teman, kita akan sambung siri murajaah hukum hakam edah puasa ini pada siri yang akan datang, dan kita akan sentuh perkara berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa.